kejap lah. Okay, so kita pergi kepada subtopik yang seterusnya di mana kita akan belajar lagi satu petua dia dipanggil sebagai petua kosinus. Okay, satu petua yang agak panjang A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okay, rumus ini akan dipekahkan dalam exam. So kamu tak payah hafal. Kamu tak payah hafal, awak hanya perlu tahu wujudnya rumus ini. Kita sebenarnya agak senang nak ingat nama dia. Kalau apa yang kita belajar itu awak nampak sin, so dia nama petua sinus. Yang ini awak nampak cos, so dia dinamakan sebagai petua cosinus. Okey. Simbol-simbol ini dia masih gunakan simbol yang serupa macam petua sinus. Kalau kamu nampak huruf kecil, contoh ini ya. Kalau awak nampak huruf kecil A, B, C, B, C, ini semua mewakili sisi. Okay, semua mewakili sisi. Dan kalau kamu tengok huruf besar, ini mewakili sudut. Sama macam petua sinus. Huruf kecil mewakili sisi, huruf besar mewakili sudut. Boleh ya? So, kalau kamu tengok soalan ini, untuk petua kosinus ini, di sini akan melibatkan ketiga-tiga sisi. Okey, dia akan melibatkan 3 sisi, tapi sudut yang terlibat hanya satu sudut. Okey, itu petua sinus. Petua kosinus. Kalau kamu masih ingat, bila petua sinus dia ialah 2 sisi, 2 sudut. Kalau petua kosinus, 3 sisi, 1 sudut. Apa yang cikgu nak cakap di sini ialah kita akan gunakan petua sinus kalau antara 4 ini saya ada 3. Okey? Antara 4 saya ada 3, maka saya boleh gunakan petua sinus untuk cari yang satu yang tak jumpa lagi. Dan bila petua kosinus pula, maksudnya kita akan tengok inilah. Antara 4 ini, asalkan saya ada 3, maka saya boleh gunakan dia untuk cari yang satu lagi. So maksudnya soalan ini mungkin saya boleh gunakan untuk mencari sudut bila saya ada ketiga-tiga sisi. Okey? Ataupun boleh juga saya ada 2 sisi sudah dan saya ada satu sudut. Tapi saya nak cari satu sisi lagi. Itu pun waktunya sesuai dia saya gunakan petua kosinus. Sebenarnya benda ini ialah kemahiran asas. Bukan petua kosinus saja macam ini. Awak kena belajar tengok rumus ya. Bila kita ada satu rumus, pertama awak kena tengok rumus ini ada berapa benda. So awak akan understood lah. Kalau dia ada 4 benda, janji saya ada 3, maka saya boleh cari satu lagi. Mana-mana 3 tak kisah. Sebab awak sudah belajar macam mana selesaikan persamaan. Kalau ada 4 saya baru tahu 2, nak cari 2 tak mungkin. Kecuali saya buat cari persamaan lain, mungkin saya buat persamaan serentak. Tapi kalau berkandung kepada satu persamaan, saya tak mungkin boleh selesaikan. Okey ya. So itu awak perlu tahu tentang petua kosinus. Ini rumus dia. Huruf kecil mewakili sisi, huruf besar mewakili sudut. Okey, so kamu akan tengok untuk rumus ini dia melibatkan 3 sisi, 1 sudut. Okey. Satu lagi benda awak perlu tahu Satu lagi benda awak perlu tahu ialah kalau kamu tengok sisi ketiga-tiga ada, sudut baru satu saja, iaitu sudut A. Okey? Dan kalau kamu tengok ini sudut A, sisi A di mana? Sisi A di depan sekali. So biasanya kita akan gunakan petua kosinus, waktu itu kita akan tengok dulu sudut kita di mana. Sebab kita hanya ada satu sudut di sini. So kita akan tengok sudut kita di mana. Okay, mungkin sudut itu ialah sudut yang kita nak cari. Tapi mungkin juga itu sudut yang sudah diberi oleh soalan. Sebab bila kita tahu sudut dia di mana, maka kita tahu sisi mana kena ditulis di atas. Tulis di tepat. Sebab dia punya pasangan mesti tulis di tepat. Maka 2 sisi lagi di dalam inilah. Siapa B, siapa C sebenarnya tak kisah. Okay, maksud saya macam ini Cuba kamu tengok. Ini ada dalam awak punya modul Hanya cikgu susun dia ke besar sikit supaya ada ruangan cikgu tulis Ada dalam modul kamu. So, siapa yang tak sempat tulis tu, bila dapat PDF baru slow tulis Okay, kamu tengok contoh pertama ini. So, kalau kamu tengok sudut yang terlibat ini ialah 73.
So kita akan tahu bila saya nak pakai petua kosinus ini, cikgu akan letak 73 di sinilah. Boleh? Sebab itu satu-satu sudut yang diberi. Maka soalan saya sekarang, okey, cikgu nak tanya Farisa, yang mana satu sesuai jadi A? 5.5, 7.5 ataupun PR ini? Kalau Untuk jadi A kita. 5.5? Tak, pasangan dia di mana? Sebab kalau ini merupakan sudut A kamu, pasangan dia, maksud opposite sisi dia, itulah merupakan A kecil kan? So dia punya pasangan di sini kan? Oh, So, okey. okay. So siapa A kita? PR. PR. Itu cara kita buat keputusan. Okay. Perisa juga contoh 2. Kamu jangan sibuk salin sebab cikgu asyik grow up, grow down. Okay, contoh 2. Okay, kalau kamu tengok kali ini, sudut kita ialah apa? 115. Apa nilai sudut itu? Okay, 115. Okay. So kamu kena anggap benda itulah merupakan yang dimaksud sebagai sudut A dalam huruf. Walaupun aku kata, cikgu gambar raja ini bukan sudut A di sini. Tak, yang ini formula saja. Formula ini hanya nak tunjuk hubungan dia. Sini ialah sudut. So sekarang sudut yang ada ialah 115. Maka di mana A kita? 4.2, 8 ataupun AC ini? AC. AC. Boleh? Okey, cikgu tukar orang. Adani. Cikgu. Okey. So kalau kamu tengok contoh 3 ini, ada sudut tak? Tak ada. Tak ada. So kita tak boleh macam Farisa tadi tahu apa nak tulis sini. Tapi kita akan tengok soalan nak apa? Sudut Soalan nak sudut BAC. Sudut BAC letak di mana? A. Okey, di tempat ini Okey, so cikgu tahu sini ialah sudut BAC. Okey, apakah sisi A awak? 7.8. 7.8. Okay, so untuk petua kosinus langkah pertama kita ialah mata kita tengok sudut dulu. Sama ada itu sudut yang diberi, macam contoh 1 dan contoh 2, ataupun itu sudut yang kita nak cari. Okay, itu sudut yang kita nak cari. Okay, kadang-kadang memang teruslah itu yang ditanya oleh soalan. Kadang-kadang benda ini bukan ditanya oleh soalan, tapi awak nak cari sudut itu. So, kamu tentukan dia, lepas tu awak tentukan tepat. Itu cara dia. Contoh 4 kemudian. Okey, cikgu nak atas balik. Okay. So selepas awak sudah letak ini, BC sebenarnya tak kisah. Siapa B, siapa C. Tak kisah. Sebab kalau kamu tengok sini ialah tambah. Kita tahu dalam matematik bila melibatkan tambah, siapa tulis dulu tak kisah kan. 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So siapa B, siapa C, awak jangan pula termenung 10 minit nak fikir siapa B, siapa C. Sebenarnya tak kisah pun. Awak sesuka hati awak nak kata siapa B, siapa C. Begitu juga dengan ini. Awak tengok BC, dia darab. Dalam matematik, darab susunan tak penting. 2 darab 3, 3 darab 2 adalah benda yang sama. So, awak jangan ambil masa yang sangat lama nak fikirkan siapa B, siapa C. Okey, Ain, awak nak pilih apa sebagai B awak? 7.5. Okey, so hanya ini sajalah. Kalau awak sudah pilih B sebagai 7.5, C awak mesti? 5.5. 5.5. Tak boleh pula dua-dua nak. Cikgu kata sesuka hati, maka saya nak ini juga B, ini juga C. Tak boleh lah. Seorang B, seorang C. Okay. So, bila awak sudah pilih B sebagai 7.5, C sebagai 5.5, yang belakang kena ikutlah. Jangan tukarlah. Okay. Walaupun di sini kalau awak tukar tidak mempengaruhi jawapan. Tapi dari segi konsep matematik sebenarnya tak boleh. So, awak ikut susunan. Okay. Lepas tu cikgu masuk balik formula. Kuasa 2 sama dengan kuasa 2 tambah kuasa 2 tolak 2. Sini ada cos. Masuk balik. Masuk balik semua benda yang ada. Okay. So, Ain tadi kan? Okay, Ain. Macam nak kira ini? Tekan calculator. Sebenarnya boleh. Kalau kamu tengok apa yang di belakang ini, semua ialah nombor kan. So sebenarnya awak boleh pakai kalkulator tekan sahaja. So Ain tolong tekan. Okay, Ain tekan
Sudah habis. Okey, berapa? 7.8980. Tekan sampai habis. Sebenarnya tak payah peringkat dia, awak boleh tekan sampai habis. Sebenarnya cikgu nanti risau awak peringkat sebab peringkat awak takut salah. Ataupun awak mungkin akan buat banyak round off. Sekali tekan aja. Okey, cikgu Ain tekan. Okey, Intan standby ya. Cikgu nak jawapan awak juga. Okey, Ain jawapan. 7.898. 898. Sudah buat penghampiran ya? Okey. Jangan padam Intan betul dah nilai ni? Tadi cikgu panggil Intan standby. Okey, betul dah jawapan ini? Intan dapat 62.38. Hai, apa ini? Tanya seorang lagi. Amira? Saya dapat 62.38. 62.38. Tadi Intan yang dapat berapa? Sama dengan Amira. Okey. Ain ya? Ain tak ada ni. Ini siapa punya jawapan? Ain. Okey, Ain. Sorry lah cikgu ni perupa. Okey, Ain. Beritahu cikgu macam mana you tekan. Saya tekan X kuasa 2. Oh, awak tekan. Okey, kalau kamu tekan yang X kuasa 2, maksudnya, siapa kalau tekan X kuasa 2 ini, maksudnya sebenarnya awak sudah sampai jawapan terakhir. Maksudnya Ain punya sebenarnya ialah jawapan PR sudah. Jawapan PR ialah 7.898. Intan kamu tekan belakang saja kan? Okey, yang kamu dapat 62.38 punya ialah kamu hanya tekan belakang. Awak tak tekan shift calculate. Maksudnya awak tekan belakang saja. So yang awak dapat ini bukan PR. Yang awak dapat ini masih PR kuasa 2. PR kuasa 2. So untuk dapat jawapan ini, so Intan dengan Amira, apa yang awak perlu buat, awak hanya perlu tekan square root, punca kuasa 2, answer. Awak boleh dapat ini? Dapat deh. Okey, dari segi pemakahan cikgu akan beri markah di sini dan di sini. So sesuka hati kamu kamu boleh tekan sebelah kanan, lepas tu baru tekan punca kuasa 2 pun boleh. Kamu nak macam Ain terus tekan, lepas tu pakai shift calculate pun boleh. Dua-dua okey. Tapi jangan hari ini buat macam ini, besok buat macam itu, nanti dalam exam dua-dua tak jadi. Sebab tak ingat mana satu. So untuk latihan hari ini, awak sendiri buat keputusan Kalau awak kata cikgu saya nak macam Ain saja, sekali tekan terus tulis jawapan, maka awak buat macam itu saja. Kalau kamu nak macam Intan dengan Amira, tekan belakang. Okey, lepas tu baru buat punca kuasa 2 pun boleh. Sesuka hati awak. Pemakahan memang atas dan bawah. Tengah-tengah ini tak ada markah. Hanya mana satu awak lebih suka saja. Dan di sini awak jangan tulis sama dengan. Tolong tulis tepi ini ialah apa So kalau 62.38 awak kena tulis PR kuasa 2. Lepas tu bila tapak ini awak kena tulis PR. Elakkan buat kerja macam ini. Kamu ramai daripada kamu suka macam ini. Tak ada benda ini punya. Sini tak nampak. Terus PR sama dengan ini, kemudian sama dengan ini, sama dengan ini. Kalau dalam exam awak bagi ini kepada saya, awak dapat satu markah di sini sahaja. Cikgu tak akan bagi markah jawapan kepada awak. Walaupun sebenarnya nilai ini betul kan? Cikgu tak akan bagi markah kepada kamu. Sebab bagi saya, kalau orang matematik akan baca macam ini kalau dia nampak jawapan ini, awak tak tulis di sini kan? So dia akan pergi atas tengok. Okey, tak nampak. Pergi atas lagi tengok. Okey, dia nampak PR kuasa 2. So dia akan anggap ini ialah jawapan untuk PR kuasa 2. So salah lah sebab cikgu nak PR. Cikgu tak nak PR kuasa 2. Walaupun nilai itu betul. So pentingnya sebelah sini tolong tulis Tak tulis tak diberi markah. Awak akan dapat markah kaedah, maka jawapan tak akan diberi. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada contoh kedua. Okey, cikgu minta Izzat. So, lengkapkan. Apakah B awak? Izzat? Hilang. Hazwani? Apakah B awak?
Hazwani? Hilang lagi. Adam? Apakah B awak? Okey. Boleh tutup. Ada echo tu boleh hilangkan. Kata Pak. Okay, kita boleh kita apakan. Cikgu tukar orang sebab echo sangat kuat. Okey, sorry ya Adam. Afika Amira masih ada? Tadi cikgu tengok masuk ke lepas tu lift. Afika Amira ada? Hilang. Macam mana ni? Alvin? Haras? Ya. Okey. Apakah B kamu? CCB halaman 1. CCB yang 8 cm. Okey. Kamu jangan tulis unit dia. Tulis nilai itu saja. Sebab kalau kamu tulis unit dia, rumus ini sudah panjang kan? Nanti masuk unit, nanti masuk huruf, awak akan pening tau. Sebenarnya mana satu nak cari, mana satu tak payah cari. Sebenarnya biasanya bila kita buat soalan-soalan matematik, awak ada persamaan dia. Unit jangan tulis di dalam bila awak nak buat pengiraan. Sebab awak sendiri akan pening. Khasnya tengok rumus ni begitu panjang. Nanti awak tak tahu sendiri nak cari apa. So masuk 8 cukup. So kalau B awak ialah 8, apakah C awak? 4.2. Okey, 4.2. Okey, so lengkapkan rumus ini ya. AC sama dengan ada benda sudah hilang. sekejap. AC kuasa 2 AC kuasa 2 sama dengan okey. 8 kuasa 2 Okey. tambah 4.2 kuasa 2 okey. tolak Okey. 2 8 Okey, 8 dan kurungan 8 C 4.2 cos 115. Okey. So sekarang you nak terus pergi kepada jawapan ataupun you nak buat kanan baru punca kuasa 2? macam tu. You nak punca kuasa 2 kemudian menyala? Okey, you kira kira cikgu tunggu jawapan daripada you. Okey, cikgu perlu orang standby di sini. Ilya, awak standby jawapannya. Okey, Ain awak terus tekan bunyinya kan? Okey, Ain standby jawapan terakhir ya. Sebab cikgu takut nanti ada orang salah Haras salah tekan ke ataupun kamu pula yang salah tekan. Okey, Haras apa jawapan? Elia dulu boleh? Ilya jangan cakap. Biar Haras cakap. Okey, biar Haras cakap. Sebab cikgu tahu awak cepat. Bila awak bagi jawapan, orang semua tunggulah. Sementara tunggu ni nak salin nota lah. Okey, Haras cepat. Cikgu tengah tunggu you. Lamanya. Ara, sudah ke belum? Cikgu tunggu you selepas cakap banyak-banyak pun sudah. Okey, berapa? Tak dapat lagi. Tekan saja. Masalah awak di mana? Tak erti tekan ke apa? Tadi saya tekan first. Saya tekan 8.2. 8 kuasa 2 tambah 4.2 kuasa 2. Sambung saja. Tolak 2 kurungan 8 kurungan 4.2 cos 115. Tekan sampai habis. Tekan je sekali dengan kosong. Lawan je lambat sangat. Okey, sekali saja tekan, tak payah berperingkat, tak ada markah pun di situ. Sebab kalau kamu berperingkat, peluang kamu lakukan kesalahan sebenarnya lagi tinggi. Sebab mungkin awak salah round off, salah saling nombor, lagi mungkin awak lakukan kesalahan ya. Lamanya. Okey, Ilya bagi jawapan. Haras nanti awak cek. Ilya jawapan? 110.04. Okey, 04 ya. Boleh? Dapat. Sama tak? Sama dengan Ilya? Sama-sama.
Okay, so Thank okay, you. siapa yang pakai okay, thank you. Siapa yang pakai teknik ini punya, bila nak dapat AC kamu jangan buat punca kuasa 2 110.04 tau. Sebab kalau awak buat macam itu, mungkin jawapan awak kurang tepat. Lebih baik awak hanya tekan punca kuasa 2 answer. Sebab answer dalam kalkulator awak ialah yang panjang punya, yang perlu buat round off. Okay, Ain bagi saya jawapan kejap, Ain. 10.49. 10.49. 9. Sudah round off? Dah. Sudah. Ilya, bila awak tekan punca kuasa 2 answer, dapat ini tak? Dapat. Dapat. Kalau kamu tekan punca kuasa 2, kejap cikgu tengok. Okey. Tapi kalau siapa, boleh dapat juga, nasib baik. Okay? Kalau siapa punca kuasa 2 untuk ini, kali ini boleh dapat juga. Tapi kadang-kala tak dapat dah. Kadang-kala tak dapat. So, cikgu akan galakkan kamu pakai teknik square root. Punca kuasa 2 answer. Supaya awak tidak buat pundakan. Sebab maka di sini, okay, maka akan diberi di sini dan sini. Okay? Kalau jawapan ini salah, ataupun ada orang bagi saya 10.5 atau dapat markah jawapan lah. Okay, boleh? Okay. Next. Contoh ketiga. Okay. Contoh ketiga. So, kita nak cari sudut dia. Cikgu suat isi A. Okay, sekarang nak B dan C. Siapa belum? Shiking? Apa? Ya. B awak apa? 6.5. Okay, 6.5. C kamu? 12.3. Okay, kita lengkapkan formula. 7.8. Kuasa 2. Okay, sambung. Sama dengan 6.5 kuasa 2 Okay. tambah 12.3 kuasa 2 Okay. tolak 2 kurungan 6.5 kurungan 12.3. Lepas tu kos. Okay. So, kali ini boleh lagi tak kita tekan sebelah kanan, lepas tu kita selesaikan? Ilya, boleh tak? Tak. Tak boleh lah sebab sini benda nak cari ada di sini. Ain, boleh ke saya pakai teknik awak tekan habis kemudian shift calculate dapat jawapan? Boleh. Okay, awak cuba nanti cikgu tunggu jawapan daripada awak. Okay, ataupun semua orang cuba. Cikgu nak beritahu kamu sebenarnya dia kadang-kadang ada sikit masalah. Okay, semua orang cuba teknik sekali punya, teknik sekali punya. Nanti baru cikgu buat manual dia. Okay, so maksudnya awak buat 7, belum on lagi. Okay, semua orang cuba, sekali tekan aja 7.8 kuasa 2. So untuk sama dengan ini, awak pakai pink color punya. So alpha sama dengan, okay, kamu tekan mesti dia lebih cepat daripada saya kan, cikgu pakai mouse lagi. Cos. Ain sudah dapat jawapan? Dah. Apa jawapan kamu? 33.91 darjah. Ada orang dapat jawapan ini? Ataupun dapat jawapan lain? Orang lain? Kenapa saya dapat negatif? Okey, awak dapat negatif? 33.91. Okey. Ada lagi? Itu yang cikgu nak terangkan nanti. Semua orang tekan. Okay, maksudnya awak tekan macam apa yang cikgu buat tadi. Cikgu sengaja tak nak tekan sebab ada sesuatu cikgu nak cakap lah. Okay. Habis tekan ini, awak tekan shift calculate. Kalau calculator warna hitam, awak tekan shift calculate 2 kali. Okay. Calculator warna putih, shift calculate sama dengan. Semua orang cuba tekan. Ada tak dapat jawapan selain daripada 2 ini? Tak ada, Okey. Cikgu, Okey, apa dia?
Saya dapat nombor besar sangat. Okey, apa nombor tu sebut saja. Macam nak cakap Sebut Ah. angka satu-satu. Cikgu kalau you 10, cakap berapa ribu, cikgu tak boleh ikut. 10, ada 5, 46.09. Okey. Memang ini akan berlaku untuk petua kosinus bila awak gunakan petua kosinus untuk cari sudut okey. Kalau kita gunakan petua sinus cari sudut, cikgu katakan masalahnya kosinus dia akan kalkulator bagi satu jawapan tapi sebenarnya ada dua jawapan. Sekarang kalau awak gunakan petua kosinus untuk cari jawapan, untuk cari sudutnya, kali ini jawapan memang satu. Tapi masalahnya kadang-kala kalkulator bagi kita jawapan yang betul, kadang-kala kalkulator bagi kita jawapan yang salah. Okey. Ilya, kenapa jawapan awak mungkin tak? Tak. Ilya kan yang cakap tak mungkin kan? Sebab mana ada sudut sini negatif. Tapi sebenarnya sudut boleh negatif tapi bukan dalam sukatan tingkatan 4. Tingkatan 5 baru akan belajar apa maksudnya sudut negatif Sudut ini pun akan tercikgu. Macam ini siapa yang cakap tadi? Siapa punya jawapan? Ada ni. Ada ni awak dapat jawapan ini, aku rasa pelik kan? Kenapa macam ini? Awak tahu benda itu salah kan? Sebenarnya benda ini wujud tau. Sudut ini wujud. Hanya awak tak belajar dalam tajuk ini, awak akan belajar bila awak masuk tingkatan 5. Budak, abang kakak kamu sekarang tengah belajar benda ini. Okay? Mereka tengah belajar kalau sudut itu negatif, apa dia? Okay? Kalau sudut besar-besar macam ini, apa dia? Tapi untuk kamu tak adalah. Okay. Untuk segitiga, kita tahu jumlah dia baru 180. So tak logik lah kita ada nombor begitu besar. Baru satu sudut saja. Sudah lebih besar daripada 180. Mana boleh segitiga ini wujud? Okay. Lepas tu, sudut ini pun tak boleh negatif. Di sini cikgu tak dapat terangkan sebab cikgu tidak mampu terangkan apa maksudnya negatif dalam sudut negatif apa maksudnya. So, kalau siapa tekan kalkulator pakai cara awak tadi, awak dapat jawapan. Okey, jawapan yang kita boleh terima oleh kalkulator dia ialah jawapan daripada 0 sampai 180. Okey, 0 tak masuk 0 sampai 180. Dua nombor ni tak masuklah. Maksudnya bila awak tekan kalkulator ini, kalau awak dapat jawapan 105, awak dapat 120, 178, 45, semua ini ialah jawapan yang betul, yang memang okey punya. Yang memang okey punya. Okay, so macam bila awak tulis ini, nanti cikgu akan ajar manual. Walaupun cikgu sebenarnya tidak galakkan kamu pakai manual sebab manual ini perlu algebra yang kuat Okay, so bila awak tulis ini, okay, cara pertama awak terus tekan lah. Macam tadilah awak terus tekan. Kalau kalkulator boleh bagi kita jawapan yang betul, okay, kita terima aja lah, tak payah pening sudah. Okay. Macam Ilya, macam ada ni Okay. Soalan tak bagi awak, kalkulator tak bagi awak jawapan yang betul kan? So apa yang awak perlu buat? Okay. Apa yang awak perlu buat ialah, alamak, stiker sudah padam. Kena touch. Okay. Apa yang awak perlu buat ialah, awak buat benda yang sama macam tadi, tapi awak ganti seluruh ini dengan X. Faham maksud saya? Awak tekan 7.8 kuasa 2 sama dengan 6.5 kuasa 2 tambah 12.3 kuasa 2 tolak 2 kurungan 6.5 kurungan 12.3. Lepas tu terus pink color punya X. Kalau awak boleh edit daripada apa yang awak ada tadi, awak edit saja. Cikgu sudah terpadam saya punya. Okay, apa jawapan kamu dapat? Boleh sheet calculate lah. Apa jawapan kamu dapat? Siapa sudah? Siapa bagi saya jawapan? Faham maksud saya ke? Siapa tak faham, cikgu tunjukkan. Faham ke maksud saya? Semua tepang ini sama, tapi awak jangan tekan cos. Awak terus tekan X. Cikgu, dapat 0.83. Nombor kecil 4 perpuluhan. 4 angka peti. 0.8299. Cakap. 0.8299. 99. Belakang 9 ialah apa? Belakang 9. Tak. Dia 8. Oh, ini tambah 1 lah. Ha. Okey, jangan padam
Okey, boleh So awak tekan ini, dia akan bagi satu nombor ini. Tapi awak kena fahamlah, kali ini 0.8299 ini sebenarnya bukan jawapan sudut itu. Dia adalah jawapan cos sudut BAC. Boleh? Ini tadi siapa yang cakap dengan saya? Ada ni. Ada ni. Okey, so sekarang ada ni, you buat macam ini. Cos ini macam mana pindah ke sini tahu? Jadi cos negatif. Cos negatif 1 itu kan. So awak tekan cos negatif 1 itu, lepas tu answer. Boleh dapat jawapan ini? 9. Dapat tak? Dapat 90. Ha? 90. Dapat 90. Okey. Kejap, jangan buat apa-apa. Siapa lagi sudah dapat ini 0.8299? Bukan Dah. nilai ini. Dapat. Dapat. You Tapi tekan kan, cos negatif 1 answer dapat ini tak? dapat. Kenapa ada ni tak dapat? Ada ni cuba tekan semula ini sehingga awak dapat jawapan ini. Nanti awak macam mana tekan cos kuasa negatif 1 tu? Shift. Shift Cos. cos kan? Betul lah. Cuba tekan sekali lagi. Shift cos sekarang tak boleh sudah. Awak kena tekan ini semula. Ada. Kemudian shift cos answer. Boleh dapat ini? Biasa Boleh ya? Boleh ya? Okey, you cuba dulu Ada orang tak erti perlu cikgu tunjuk langkah demi langkah cara tekan kalkulator? Cikgu. Tak Saya erti? ready tak? Tak erti. Okey, tak erti. Saya Cikgu tak tunjuk daripada permulaan ya. Okey. So awak tekan inilah. Okey. Tekan ini sampai sini boleh? Boleh? Maksud saya okey, awak tekan dulu. Okey, awak tekan dulu. Sampai 12.3 Sudah? Sekejap. Sudah? Belum. Dah. Okay. So lepas tu awak jangan tekan cos. Sebab bila tekan cos mungkin akan berlaku macam Ilya dengan Adani. Nanti dia tak bagi kita jawapan yang betul. So awak terus ganti seluruh ini dengan X. Maksudnya yang pink color punya X ini. So awak tekan alpha X. Boleh? Okay, awak kalkulator warna apa? Putih. Putih. So kalau kalkulator warna putih, awak tekan shift, calculate, lepas tu sama dengan. Sama dengan bawah ini. Okey, faham. Okey Okey, boleh So kita dapat jawapan ini. Ingat kalkulator warna hitam ialah shift calculate 2 kali. Kalkulator warna putih shift calculate sama dengan. Dia berbeza sikit. So bila dapat jawapan ini, awak tulis di sini. Bagi saya sampai 4 angka pererti nombor kecil 4 angka pererti. Okey. Lepas itu, hari ini depan kena cakap apa dia? Dia sebenarnya ialah cos BAC lah. So untuk dapat BAC ni kita tahu kan awak akan buat cos kuasa negatif 1 kan. So cara awak tekan shift cos supaya keluar ni cos kuasa negatif 1 dan cikgu tidak galakkan awak tak ini 0.8299 sebab ini akan melibatkan round off. So apa yang awak buat, awak tekan answer. Maka soalan akan buat cos kuasa negatif 1 terhadap nombor ini. Terhadap nombor ini. So bila awak tekan sama dengan, dia bagilah 33.91. Ada orang tak faham lagi cara tekan kalkulator? Okey So di sini cikgu akan tunjuk sekali saja macam mana nak buat manual kalau siapa yang peminat. Tapi terus terang cikgu tidak galakkan. Cikgu tidak galakkan. So kalau siapa yang nak buat manual, cikgu
siapa Azibra? Okey, okey, Ilya. Okey, kita buat menu ikut peraturan matematik. Mana satu kena buat dulu? Darab. Darab. Kuasa 2 tak payah buat dulu. Oh, cikgu nak, okey. Kuasa Okey. 2. Okey, kita akan buat kuasa 2. So, cikgu tak awak tengok jawapan saya betul tak? 60. Cikgu tulis saya. Okey. Awak cek jawapan Okey. Okey, kita akan buat semua kuasa 2 lah ya. Okey, lepas itu Bawa yang 42.25 dengan 151.29 tu belah sana boleh? bawa 2 ini ke kiri. Nak tolak. Okey, untuk mungkin ada orang kenapa kau Ilya cakap ke kanan untuk senang awak tengok cikgu letak ini di belakang lah. Sebab awak biasa pindah ke kanan kan? Okey. So cikgu letak dia di belakang supaya senang. So maksud awak pindah 2 ini ke kanan lah kan? So sebelah kiri tinggal apa? Negatif 2 darab 6.5 darab 12.3 cos sudut BAC. Okey. So sebelah kanan ialah 60.84 tolak 42.25 tolak 151.29. Dia kira kejap. Negatif 132.7. Putus memang putus Okey, itu sebabnya cikgu tidak galakkan kamu buat menu sebenarnya sebab takut kamu buat terlalu banyak round off. Okey, sambung. Lepas tu yang negatif 2 darab masuk. Darab dengan 6.5 darab yang 12.3 lah. Okey, darab. Betul. Negatif 159.9. Betul? Betul. Okey, sambung. Negatif 159.9 bawa ke belakang bahagi. Okey, jadi bahagi. Negatif 13.7 bahagi negatif 159.9. Kalau bahagi dapat apa? Dapat 0.8299 tadi. Sudah dapat ini. Boleh? So, kalau kamu terus tekan kalkulator, sebenarnya bahagian ini kalkulator telah buat untuk kamu. Okey? Kalkulator telah buat untuk kamu. Dia terus bagi jawapan ini. Ini tak ada masalah sebab dalam exam, maka di sini, wamat. Itu sebenarnya cikgu tak nak awak buat menu sebab cikgu risau ini nak tambah dulu ke, nak tolak dulu ke, nak kuasa dulu ke. Kalau awak salah susunan dia, nanti awak tak dapat jawapan ini. Padahal dapat jawapan ini pun tak dapat markah pun. Sampai terakhir baru cikgu bagi markah. Okay? So, cara menu ini kalau siapa nak buat, awak kena mula sekarang buat. Kalau siapa memang kata, okay, kalau macam ini cikgu saya tak nak lah, cikgu saya dengan nasihat cikgu lah, saya pergi buat macam ini saja. Maka, dalam latihan tak payah buat, dalam exam pun jangan buat. Boleh ya? So, cikgu tunjuk sekali saja di sini ya. Okay. Sorry ya, kita contoh terakhir Okay. Contoh terakhir. Okay, So di sini cikgu nak sudut ABC Cikgu nak sudut ABC. Okey, siapa pula? Atikah. Okey, kita dari awal sampai akhir Okey. Sudut yang nak cari di mana B. Okey, tekat P sini tekat P sini. Okey, masuk ke dalam formula. Apakah A awak? 12.3 kuasa 2 sama dengan 6.5 kuasa 2 tambah 7.8 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 6.5 dalam kurungan 7.8 cos ABC. Okay, kita pakai nama dia lah ABC. Okay. So, macam mana? Nak kita terus pakai kalkulator kan? Si calculate kan? Cuba you tekan. Cuba you tekan.
Okey, cikgu perlu berapa orang standby tekan nanti. Awak mesti tekan bagi saya jawapan ya, Shikin. Tapi jangan sebut. Cikgu tunggu jawapan aja. Amira. Okey, Haras. Standby jawapan daripada kamu Okey, apa yang awak dapat? Tadi cikgu panggil siapa? Saya pun lupa. Saya panggil siapa? Saya panggil siapa untuk ini Atika. Kejap cikgu. Okey, Adika, sorry. Cikgu ni perupa. Okey, Adika sudah? Belum? Belum. Okey, tak apa, slow. Jawapan terus ke cikgu? Yang awak tekan punya dulu. Yang awak tekan langkah pertama itu ialah apa? Saya tekan 12.3 kuasa 2 sama dengan 65 kuasa 2 tambah 78 tolak 2 6.5 78 yang kos sudut Kos tu itu you tekan ke tak tekan? saya gantikan dengan X. Okey, you ganti dengan X. So jawapan? Negatif 0.475. Memang putus ke? Tak. Tu 4 angka pererti. Ini baru 3 angka pererti aja. 0.4753. Okey, 4753. Jangan padam Ini nombor kecil mesti 4 angka pererti tak payah cikgu ingatkan kamu So yang awak tekan ini sebenarnya ialah apa di depan ini? Kena tulis. Ini ialah apa? Kos sudut ABC. Okey. So awak tulis cos sudut ABC. Shikin jawapan sama tak? Sama. Amira? Sama. Haras? Sama. Okey. So next, Atika? Sudut Jawapan ABC. Bagi jawapan tu ya, jawapan dulu. 118.38. 38. So ini ialah apa? Sudut ABC. Sudut ABC. Kena cakap dia ialah apa. So sama tak Shikin, Amira dengan Haras? Ada siapa lain? Sama. Okey. Sama. So itu cara awak tekan untuk petua kosinus. Tidak digalakkan kamu buat manual. Cikgu galakkan kamu buat macam ini. Sebab maka sama aja. Buat apa kita nak bahayakan diri Sebab maka di sini dan sini aja pun. Boleh So latihan hari ini selain daripada 4 gambar raja itu, awak kena buat juga latihan 9.2.1. Okey, ada berapa soalan cikgu tengok 1, 2, 3. Okey, ada 3 soalan. So ada 2 latihan. Yang ini awak hantar melalui Google Form lah macam biasalah supaya cikgu tahu salah baru cikgu panggil kamu Ini hantar melalui Google Form. Okey. Kemudian yang itu hantar melalui PM boleh? So hari ini sampai sini tunggu orang yang pernah panggil itu tunggu kejap kehadiran